وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. وبعد. Al-Mukarram Tuan Haji Kamaruddin, pengurusi Masjid Nur Saadah, seluruh jawatan kuasa tadbir masjid, seterusnya muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Azza wa Jalla yang sekali lagi memberi kesempatan kepada kita, memberi taufik kepada kita untuk memulakan pagi yang berbahagia ini dengan solat subuh berjamaah, dan seterusnya dapat kita berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon rahmat dan limpahan kurnia-Nya. Seterusnya dengan niat i'tikaf dalam masjid ini, dengan izin Allah kita akan sambung pengajian kitab yang penuh barakah, An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, karya Al-Imam Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu wa ardah wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi barakatihi wa bi asrarihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Kitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dengan tajuk Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Kita dah masuk membicarakan perihal sembahyang. Pagi ini kita akan sambung perbincangan kita pada tajuk Hakikat Sembahyang Lahir dan Batin, muka surat 113. Ada dua hakikat bagi sembahyang, iaitu hakikat lahir dan hakikat batin. Jadi solat kita ni tuan-tuan, solat yang merupakan satu tuntutan ke atas setiap orang yang beriman, ada dua hakikat yang mesti kita sempurnakan. Yang pertama pada zahir dan yang kedua pada batinnya. Sembahyang seseorang itu tidak akan dikira sempurna melainkan dengan melaksanakan kedua-dua hakikat ini sekaligus. Adapun hakikat lahir itu ialah berdiri, membaca, rukuk, sujud dan seumpama itu dari tugas-tugas sembahyang yang lahir. Bila sebut hakikat lahir ni, kita sempurnakan rukunnya, syarat sahnya. Yang zahir mencakupi perbuatan kita, bacaan kita, dan termasuk juga semua perkara yang tak dapat tidak untuk menyempurnakan dan mengesahkan solat tu. Wuduk umpamanya, menutup aurat, menghadap kiblat dan sebagainya. Semua yang berlegar sekitar zahir kita, itulah yang dimaksudkan dengan hakikat lahir. Adapun hakikat batinnya ialah seperti khusyuk, hadir hati, tulus ikhlas yang sempurna, meneliti dan memahami makna-makna bacaan, tasbih dan seumpama itu dari tugas-tugas sembahyang yang batin. Yang batin ni pula tuan-tuan, dia merujuk kepada semua perkara yang kita kena lakukan dengan hati kita. Hati kita mesti hadir, khusyuk kita dan niat kita. Sejauh mana kita ikhlas melaksanakan solat itu, kita menghayati makna bacaan-bacaan yang kita baca. Semua perkara yang merujuk kepada yang selain zahir, itulah yang dimaksudkan dengan hakikat batin. Kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah, Allah menyebut wa aqimus salah wa atuz zakah
warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah kamu beserta orang-orang yang rukuk. Allah gunakan kalimah aqimu, dirikanlah. Dan pada banyak tempat dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi SAW turut menggunakan kalimah aqimu. Aqimu, dirikanlah. Yang dimaksudkan dengan mendirikan solat ini, seperti yang disyarahkan oleh para ulama, iaitulah kita mendirikan solat itu, bukan sekadar mengerjakannya biasa-biasa saja. Kita dirikan betul-betul solat itu dalam keadaan menyempurnakan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, sama ada yang zahir ataupun yang batin. Itu maksud mendirikan solat. Solat macam ni yang sampai kepada maksudnya untuk mengingati Allah. Wa aqimis solata li dzikri. Dirikanlah solat untuk mengingatiku, kata Allah. Solat yang dilaksanakan dengan menyempurnakan rukun dan syarat yang zahir dan yang batin, solat macam ni lah yang dapat sampai kepada maksud mengingati Allah. Dan solat macam ni lah yang dapat mencegah perkara fahsyak dan mungkar, seperti yang kita baca dalam surah Al-Ankabut ayat 45 sebelum ni. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah perkara-perkara yang keji dan dapat mencegah perkara-perkara yang mungkar. Perkara-perkara yang keji itu seperti zina. Perkara-perkara yang mungkar yang dimaksudkan ialah yang diengkarkan oleh syarak dan diengkarkan oleh akal yang sejahtera, seperti membunuh, makan rasuah, menipu, pecah amanah. Solat itu ada jaminan daripada Allah. Tak perlulah buat ceramah integriti banyak-banyak pun. Tak perlulah kita buat kem bina insan banyak-banyak pun. Suruh jaga solat dengan cara yang betul, Allah beri jaminan. Allah gunakan inna sesungguhnya. Kalau kita mengaji bahasa Arab, inna tu dipanggil litaukid, untuk menguatkan, memberi penegasan pada kalam tu. Maknanya bila Allah sebut sesungguhnya solat itu dapat mencegah perkara keji dan mungkar, solat yang dimaksudkan ialah solat yang didirikan dengan sempurna rukun dan syarat zahir dan batin. Adapun kalau sekadar solat, rukunnya bermasalah, syaratnya bermasalah, sama ada zahir ataupun batin atau keduanya sekali, memang dia tidak akan berfungsi untuk mencegah fahsyak dan mungkar. Kekuatan dia tak cukup. Sebab solat seperti ini bukan solat yang dimaksudkan oleh Allah dalam surah Al-Ankabut dulu. Baik, cuba kita perhatikan seterusnya. Tugas sembahyang yang lahir ialah bahagian badan dan anggota. Manakala tugas sembahyang yang batin ialah bahagian hati dan rahsia kebatinannya. Jadi dua-dua ni dia kena berjalan sekali, tuan-tuan. Dia kena bekerja sekali. Yang kedua inilah tempat yang diperhatikan Allah terhadap setiap hambanya, yakni hati dan rahsia dalam dirinya. Yang Allah nak perhati betul-betul tu, yang paling mahal, hak dalam tu lah. Tapi walau bagaimanapun, yang luar tak boleh diabaikan. Sebab nak sampai ke dalam tu, dia mesti ada luarnya. Kita nak sampai kepada isi durian, mesti lalu kulitnya. Betul tak? Isi durian dia takkan mai dia saja. Isi durian tu nak dapat, mesti kena dibelah kulitnya. Mesti ada kulit yang menjaga isi tu. Tapi benda yang betul-betul kita maksudkan, adakah kulit durian tu atau isi dia? Isi dia. Sama juga. Itu yang dimaksudkan oleh Imam Al-Haddad. Hak Allah nak perhati betul-betul tu, hak dalam tu lah. Serupa kenderaan kita lah. Yang betul-betul, yang paling penting tu luar ke dalam. Hak dalam tu sebenarnya, enjin dia tu. Kan? Tapi adakah bermaksud yang luar tak penting? Enjin saja, tak ada body pun tak ada juga. Begitulah umpamanya. Kan? Luar tu penting. Yang dalam tu penting juga. Tapi yang paling penting tu dalam sebenarnya. Yang paling penting. Itu maksudnya. Zahir solat tu perlu dijaga. Batin solat tu pun perlu dijaga. Tapi hak betul-betul Allah nak perhati, hak dalam tu. Hak tu yang paling mahal. Hak betul-betul kita nak isi durian tu. Tapi tak dapat tidak, mesti ada kulitnya.
Yang betul-betul nak melancarkan perjalanan kita, enjin dia tu sebenarnya. Tapi body tu nak kena ada jugalah. Tak ada body, enjin tu nak berjalan macam mana? Cuba kita lihat di bawah. Berkata Imam Ghazali rahimahullah, Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali ni nama dia Muhammad. Bapa dia Muhammad. Datuk dia pun Muhammad. Kalau orang tanya kita, ada tak orang yang nama dia, bapa dia dan datuknya orang yang sama? Di kalangan ulama ni yang nama Muhammad bin Muhammad ramai juga. Tapi kalau nama Muhammad bin Muhammad, yang tu payah jumpa. Imam Ghazali nama dia Muhammad, nama bapa dia Muhammad, nama datuknya pun Muhammad. Saja bagi tahulah. Kita cuma kenal Imam Ghazali. Boleh dibaca dengan Ghazali, boleh dibaca dengan Ghazali, dengan tasydid, boleh juga. Nama dia Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah menyebut perumpamaan. Imam Ghazali buat perumpamaan. Orang yang mendirikan sembahyang secara hakikat lahir saja. Maknanya orang yang menumpukan zahir saja. Dia ni ahli fiqh lah, senang cerita. Mana kata kitab fiqh tu dia khatam, dia sempurnakan rukun syarat yang zahir ni memang sempurna betul. Kita tengok sembahyang dia tu memang memang kemas sungguh lah. Tapi sayangnya dia mengalpakan serta mengalpakan hakikat batinnya. Dia cuma tumpu bodinya saja. Body dia bagi berkilat, dia polish dan sebagainya, tapi enjin dia dah nak reban. Ini jenis orang yang dia pentingkan yang zahir semata-mata. Padahal nak lari tu enjin tu. Enjin tu yang power tu. Kalau kita lihat kereta Pomen kadang-kadang buruk lah. Tapi dia punya lari tu berdesuk. Sebab dia pentingkan enjin tu. Ada orang dia cuma polish yang zahir saja. Semayang dia nampak elok, zahir. Tapi dia mengalpakan hakikat batinnya. Penaka. Mana kata seperti seorang yang menghadiahkan seorang puteri yang sudah mati, tiada bernyawa lagi, kepada seorang maharaja agung. Ini satu perumpamaan yang dibuat oleh Imam Ghazali. Jadi orang yang kita ni solat, kita nak menghadap Tuhan, tuan-tuan. Umpama hadiah kita kepada Tuhan. Jadi umpamanya seorang yang masuk menghadap sultan, maharaja yang agung. Kalau kita yang di Pertuan Agong lah, yang paling tinggi. Jumpa tu nak bagi hadiah. Hadiah pula seorang puteri untuk dinikahi. Segak, lawa, sempurna sifat. Tengok dari jauh memang perfect. Tiba-tiba mati dah. Tak bernyawa. Macam tadi kan. Solatnya nampak cantik. Tapi sayangnya tidak ada rohnya. Ikhlasnya tidak ada. Khusyuknya tidak ada. Hadir hati yang tidak ada. Nampak body yang cantik. Tapi rupanya enjinnya sudah tak berfungsi. Baik, ini perumpamaan yang pertama. Dan orang yang kedua pula. Dan perumpamaan orang yang alpa dalam mendirikan hakikat sembahyangnya yang lahir. Penaka. Mana kata seperti seorang yang menghadiahkan seorang puteri yang kodong kaki tangannya, buta pula matanya kepada seorang raja. Yang ni hak pentingkan batinnya saja. Yang penting isi durian tu sudahlah dia kata. Kulit tak ada pun tak apa. Yang penting enjinnya dia kata. Body tak ada pun tak apa. Tak ada body pun nak berjalan macam mana. Dia mesti ada body dia. Sama juga. Yang penting niat saya tu betul. Niat kita tu bagi betul dia kata. Yang penting kita baca tu khusyuk. Yang zahir ni lintang pukang. Kan, wuduknya pun tak betul. Kan, solatnya pun goyang sana goyang sini. Kan, dia tak jaga pun syarat-syarat sah solat. Perkara-perkara yang membatalkan solat dia tak kira pun. Kiblat pun dibuh kodannya. Aurat dia pun, pakaian dia, najis yang zahir pun dia tak jaga. Yang penting yang dalam dia kata. Yang penting barang dalam. Orang macam ni sama juga, tak kena juga. Umpama dia menghadiahkan seorang puteri yang hidup kepada raja tadi. Hidup memang hidup. Tapi sayangnya apa? Tangan dan kakinya kudung. Kedua matanya buta. Enjin saja, tak ada body, nak buat macam mana? Dia mesti ada body juga. Baik. Kedua-dua orang ini akan dimurkai raja disebabkan hadiahnya. Bukan setakat mereka tu, hadiah mereka tidak diterima.
Macam kita lah. Kalau solat kita, na'udzubillah, termasuk dalam kategori kedua-dua solat ni, zahir tanpa batin ataupun batin tanpa zahir, bukan setakat solat itu tidak diterima tuan-tuan, bahkan layak pula untuk mendapat seksa daripada Allah. Bukan setakat hadiah tak diterima, bukan setakat nak dapat pujian daripada raja, layak pula untuk dihukum. Mereka akan diseksa dan dianiaya, maknanya akan dihukum oleh raja kerana menghina kedudukan raja serta mengabaikan haknya. Bila datang bawa hadiah macam tu, maknanya apa? Orang tadi tu nak mempersenda-sendakan raja, nak buat main dengan raja. Masuk raja bagi hadiah, tiba-tiba puteri yang saya got mati. Ataupun yang ni hidup, buka-buka buta, tak ada tangan, tak ada kaki. Hang bagi dekat raja. Raja ni raja yang paling agung sekali. Maknanya hang ni bukan nak bagi hadiah ni. Hang ni nak buat main dengan raja ni. Kan? Maknanya kamu ni bukan layak dapat pujian. Kamu layak untuk dihukum. Dan layak untuk menerima balasan yang setimpal dengan sendaan kamu terhadap kedudukan raja itu. Dan Imam Ghazali rahimahullah menyambung lagi katanya, samalah perumpamaannya dengan anda yang menghadiahkan sembahyangmu itu kepada Tuhan. Sama juga macam kita. Dan awas, janganlah sampai anda menghadiahkan sembahyang itu dengan sifat-sifat yang tersebut, sehingga anda patut menerima siksaan Allah Ta'ala. Sekian maksudnya. Jadi tuan-tuan, bagaimana caranya? Kita kena sempurnakan yang zahirnya. Sama juga masalah batin yang berkait dengan niat, berkait dengan khusyuk, hadir hati, perlu juga kita usahakan setelah kita menyempurnakan rukun-rukun dan syarat-syarat yang zahir itu. Rukun dan syarat yang zahir ni, dia sekadar untuk melepaskan hukum pekah. Rukun solat yang 13 tu kita sempurnakan. Syarat-syarat sah solat kita jaga. Dari segi pekah, right lah, lulus. Tapi solat itu, adakah diterima oleh Allah? Dia mesti disertakan dengan yang batinnya. Masalah niat kita, ikhlas kita, masalah hadir hati kita, masalah khusyuk kita. Bila yang zahir tu sempurna, digabungkan dengan yang batin tu, barulah dia umpama jasad yang ada roh. Kat luar cantik lah, macam tadi lah, macam puteri raja tadi. Cantik lah puteri tadi. Tapi kalau kata dia hidup, memang cantik lah. Elok lah. Masalahnya dia mati. Bila mati raja nak buat apa? Hang buat main jumpa raja nak buat apa? Ini satu olok-olokan, senda-sendaan terhadap raja ni. Ini bukan hadiah ni. Begitulah tuan-tuan umpamanya solat kita. Hakikat zahir, hakikat batin mesti disempurnakan. Baik. Kita lihat tajuk seterusnya, wajib menyempurnakan kesucian sebelum sembahyang. Antara perkara yang mesti kita sempurnakan, bahkan antara syarat sah sembahyang yang paling penting ialah bersuci. Antara syarat memelihara sembahyang dan mendirikannya ialah menyempurnakan kesucian yang menyeluruh terhadap badan, pakaian dan tempat sembahyang. Kalau yang zahir ni, yang pertama badan kita. Pastikan bebas daripada najis. Pakaian kita, sama juga. Pakaian yang bersentuh dengan tubuh kita. Begitu juga tempat sembahyang. Tempat sembahyang sama juga. Semua yang bersentuh dengan tubuh kita ketika kita sembahyang. Adapun yang tak bersentuh dengan kita, tak ada masalah. Ini kita berbalik pada masalah pekah. Contoh kalau kita solat, sejadah kita tu, di bawah sejadah ada najis. Tak ada masalah apa, tak sentuh kita. Bahkan atas sejadah tu ada najis. Contoh di tengah. Tak kena pun. Kita duduk di sini, kita duduk begini. Najis tu di sini. Kalau kita rukuk pun, dia cuma duduk di bawah dada kita. Tak bersentuh dengan kita. Dari segi solat, dia sah. Walaupun hukumnya makruh. Tapi nak cerita dari segi solat sah tak tuan? Sah. Sebab itu bukan tempat yang bersentuh dengan tubuh kita. Sama juga kita sujud. Di depan tempat sujud kita tu ada najis. Ada tak cicak ke ni kalau jenis surau lama-lama. Surau di kampung hal lama-lama ni. Kan? Ada najis. Adakah solat kita sah? Jawapannya sah. Sebab najis tu tak bersentuh dengan kita. Walaupun hukumnya makruh. Makruh tu isu lain. Tapi nak cerita sah ke tak? Sah tuan-tuan.
Maksud tempat sembahyang, begitu juga pakaian yang bersentuh dengan kita. Pakaian memang pada tubuh kita lah. Tempat sembahyang tu yang bersentuh dengan kita. Yang tak bersentuh, itu tidak menjejaskan sah solat itu. Walaupun kalau kita solat berdekatan dengan najis tu hukumnya makruh. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tuhuru miftahus salah." Kesucian itu adalah kunci sembahyang. Dalam sebuah hadis yang lain pula, "At-tuhuru syatrul iman." Kesucian itu adalah separuh daripada iman. Ada di kalangan ulama yang mengatakan iman ini antara nama bagi solat yang Allah namakan dalam Al-Quran. Bila disebut kesucian itu separuh iman, maknanya bersuci itu separuh, solat itu separuh, baru lengkap ibadat kita tu. Sebab dalam Quran Allah pernah menamakan solat itu dengan iman. Tidak ada satu amalan yang Allah namakan dengan iman melainkan solat. Bersuci kunci sembahyang. Kalau hadis di atas tadi, maknanya macam kita nak masuk rumah tuan-tuan, tak ada kunci, tak guna. Kita nak start kenderaan kita, tak ada kunci, tak guna. Solat begitu juga. Anak kunci solat tu ialah bersuci. Bersuci ni dia mencakupi, kalau yang zahir lah, kita bersuci membersihkan tubuh, badan dan pakaian daripada najis yang tidak dimaafkan. Termasuk juga makna bersuci, bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar, sama juga. Itu pun sebahagian daripada makna bersuci. Itu bersuci yang zahir. Kalau kita lihat pada hakikat batin sembahyang tadi, sama juga. Kunci penerimaan solat tu mesti mensucikan yang batin. Yang pertamanya ikhlas. Bila sebut ikhlas, mesti disucikan daripada sebarang niat yang selain Allah. Itu bersuci yang batin. Kan kita dah belajar tadi, solat tu ada hakikat zahir, ada hakikat batin. Anak kunci bagi yang zahir yang tadi lah, bersuci tadi. Sama juga anak kunci bagi hakikat solat yang batin, sucikan yang batin. Niat kita, itu yang paling utama. Sempurna perkara tu, barulah solat kita tu boleh dia berjalan, sebab anak kuncinya ada. Di antaranya lagi ialah meratakan wuduk itu. Ini antara contoh-contoh kesucian yang zahir. Meratakan wuduk itu ke merata anggotanya, serta membuatnya 3 kali tanpa was-was atau membazir. Antara makna kita sempurnakan bersuci itu, ratakan air. Ratakan air ke seluruh anggota wuduk itu hukumnya wajib. Lepas tu kita buat 3 kali itu pula, itu hukumnya sunat. Sunat yang menepati sunnah baginda Nabi SAW. Tanpa was-was atau membazir. Buat 3 kali, jangan kita lebihkan. Kalau lebihkan hukumnya makruh. Dan jangan kita was-was. Kita rasa kita buat 3 kali, tapi hak pertama pun kita ulang sampai 10 kali. Itu was-was, tak mahu juga. Dan dengan tanpa membazir. Sebab was-was dalam kesucian dan sembahyang itu adalah dari hasutan syaitan yang mengelirukan orang-orang yang cetek ilmunya dan lemah otaknya. Rupanya tuan-tuan, orang yang was-was ni, yang pertama menandakan ilmunya cetek. Sebab kalau ilmu kita ni sempurna, kita faham betul, kita buat macam biasalah. Kan? Kita wuduk, kan? Basuh muka 3 kali, begitulah seterusnya, tanpa was-was. Sebab dalam ibadat ni cukup kita zon, sangkaan kuat kita mengatakan dah kata cukup lah. Anggota yang zahir tu. Kan? Bila orang was-was, pertama menunjukkan ilmunya cetek. Kan? Dan yang kedua menunjukkan otak dia tu lemah. Kan? Sebab apa? Sebab was-was tu sebenarnya dia datang daripada bisikan syaitan. Setengah salafus salih telah berkata, was-was itu ditimbulkan oleh kejahilan tentang perkara-perkara yang sunat, satu, ataupun kebebalan dalam otak. Jadi kalau kita lihat orang was-was tuan-tuan, kita kena pesan siap-siap lah. Jangan dilayan was-was tu. Sebab kalau dilayan was-was tu, dia akan menyebabkan
otak dia makin lama makin bebal. Ini dalam kitab sebut ni. Sebab orang yang cerdik ni tak perlu was-was pun. Kalau dia faham dengan ilmu yang betul, agama ni dia bukan menyusahkan. Dalam kitab fiqh tuan-tuan disebut, berwuduk ni sebenarnya cukup dengan satu mud. Satu mud ni satu cupak. Satu cupak air. Mandi wajib pula cukup dengan satu sak. Satu sak ni satu gantang air. Tuan-tuan tahu satu cupak tu banyak mana? Satu cupak tu kalau dengan tangan macam ni Lebih kurang tangan kita begitu. Kalau kata satu gantang tu, satu gantang 4 cupak. Dalam kitab fiqh disebut, wuduk ni satu cupak pun cukup dah sebenarnya. Dan dilihat, dalam sunnah wuduk baginda Nabi SAW begitu. Sama juga. Kalau mandi wajib baginda satu gantang. Ataupun satu gantang, satu cupak. Lebih sikit. Nak ceritanya satu cupak sudah cukup untuk berwuduk sebenarnya. Satu gantang tu sudah cukup untuk kita mandi wajib. Dia ada pernah terjadi dalam sunnah. Benda tu terjadi sebab Allah nak tunjukkan kepada kita. Contoh. Satu hari tu Nabi SAW dah nak bertakbir solat. Tiba-tiba baginda berhenti. Baginda balik. Sahabat pun tak tanya. Lepas tu Nabi keluar semula. Nabi takbir, Nabi solat. Dalam keadaan zahir, bekas basah pada rambut baginda. Kemudian setelah selesai semua, Nabi SAW menceritakan ketika baginda nak solat tadi, baginda teringat baginda belum mandi wajib lagi. Benda tu terjadi sebab Allah nak tunjuk kepada kita. Nak cerita tuan-tuan, Nabi balik, Nabi buat tu, sat dah. Sempurna. Sedangkan kita pun tahu, rambut baginda tu rambut yang lebat. Janggut Nabi pun janggut yang lebat. Nabi nak ajar. Peristiwa tu berlaku sebenarnya Allah nak bagi tahu kita, mandi wajib ni bukan lama pun. Apatah lagi wuduk. Cuma kita ni kadang-kadang setengah kita, bila mandi wajib mesti setengah jam. Tak. Kalau betul-betul sat je. Cuma yang kita tu lama mungkin sebab nak bersabun dan sebagainya. Nak bagi sempurna. Tapi sebenarnya kalau semata-mata nak ratakan air ke tubuh tu, bukan kerja lama pun sebenarnya. Bukan kerja susah pun. Begitu juga wuduk. Wuduk ni tak berhajat waktu yang lama pun. Yang lama tu sebab dia mai daripada was-was kita. Tak salah kita nak teliti dalam pekerjaan kita. Tapi teliti jangan sampai tahap kita rasa teliti. Tapi sebenarnya was-was. Teliti tak ada masalah. Tapi kalau sampai dia punya gosok tu pun orang dah nak bagi salam, dia tak selesai wuduk lagi, hak tu bukan dia lah. Hak tu was-was yang datang dari syaitan yang sebenarnya menunjukkan apa? Kebebalan dalam otak. Adapun mazhab salaf dalam mengurus kesucian. Salaf yang dimaksudkan salafus soleh. Mereka yang hidup, orang-orang soleh, para ulama yang hidup 3 kurun yang pertama. Mana generasi 300 tahun yang pertama. Salafus soleh. Mazhab salaf dalam mengurus kesucian ialah tertib yang terpuji dalam segala cara-caranya. Sebab mereka lah yang patut menjadi contoh dan tauladan. Sebab mereka begitu. Mereka tak ambil waktu yang lama untuk bersuci. Mandi wajib pun tak lama sebenarnya. Mereka tak menggunakan air yang banyak. Itulah sunnah yang sebenar yang diambil daripada baginda Nabi SAW. Baik, okey, selesai yang tu. Kemudian memperbaharui wudu bagi setiap sembahyang adalah sunat. Ini cerita orang masih ada wudu. Adapun kalau kita memang kerja batal memang wajib kita ambil. Ini cerita wuduknya masih ada lagi. Kalau kita pun biasa maghrib isyak lah kalau nak tahan pun ada wuduk. Tapi dia nak wuduk sekali lagi. Dia panggil tajdid. Tajdid wuduk. Hukumnya sunat. Kalau boleh lakukan, bagus. Sunat hukumnya. Begitu pula dengan kekal berwuduk pada setiap waktu adalah dituntut. Kita kekal dalam keadaan berwuduk, bersuci setiap keadaan. Dituntut dalam agama ini. Bahkan sebahagian daripada sunnah Nabi SAW, ketika kita nak tidur ialah berwuduk. Nak tidur pun tuan-tuan, sunat berwuduk. Apatah lagi di waktu kita jaga ni. Kekal berwuduk pada setiap waktu tu
satu perkara yang dituntut. Kerana yang demikian itu mengandungi berbagai manfaat. Dia ada sebuah hadis yang disebut oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, "Wala yuhafizu 'alal wudu'i illa mu'min." Tidak ada orang yang betul-betul menjaga dan memelihara wudu itu melainkan orang yang beriman. Maknanya antara tanda keimanan seseorang itu yang disaksikan oleh Nabi SAW ialah orang tu dia selalu jaga wudu. Selalu jaga wudu ini tanda orang tu beriman. Sebab orang yang beriman ni dia suka dalam keadaan bersuci. Bila dia keadaan bersuci, dia nak solat pun senang, dia nak pegang Quran pun senang. Dia sentiasa bersedia untuk solat, sentiasa bersedia untuk mengingati Allah, bahkan bersuci, berwudu itu sendiri satu perkara yang boleh menjauhkan dia daripada syaitan. Syaitan kan tak suka kita bersuci. Syaitan ni dia suka benda yang kotor-kotor. Dan wudu itu sendiri merupakan nur, cahaya. Kalau penuntut ilmu, diajar ilmu itu cahaya. Wudu itu pun cahaya juga. Bila cahaya di atas cahaya, barulah ilmu itu senang masuk. Okey, tengok dalam kitab tuan-tuan. Adalah diberitakan bahawasanya Allah Ta'ala pernah berfirman kepada Musa alaihi salam, "Idza asabatka musibah wa anta ala ghairi taharah fala talumanna illa nafsak." Jika engkau ditimpa satu bencana, satu musibah, sedangkan engkau dalam keadaan tidak bersuci, tidak berwudu, maka janganlah engkau mencela melainkan dirimu sendiri. Apa maksudnya tuan-tuan? Menunjukkan wudu itu sendiri dia ada satu jaminan. Kalau kita faham dalam firman Allah kepada Nabi Musa AS ni, wudu itu sendiri ada satu jaminan yang membolehkan kita terpelihara daripada sebarang musibah yang tidak dijangka. Sebab Allah kata pada Nabi Musa, kalau engkau dikenakan bencana atau musibah sedangkan engkau tidak berwudu, jangan salahkan sesiapa, salahkan diri engkau sendiri. Maknanya kita faham apa? Kalau orang yang berwudu ni, dia akan ada pemeliharaan khas daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila dia bersuci, syaitan jauh daripada dia, diri dia pun akan terpelihara daripada musibah yang tidak dijangka-jangka. Itu antara kelebihan wudu yang kita tak perasan sebenarnya. Selain itu, ada banyak riwayat lain yang sahih mengatakan bahawa sesiapa yang berwudu seraya memperelok wudunya, maka akan gugurlah semua dosanya dari anggota-anggota wudu itu. Sesudah itu ia akan masuk bersembahyang sedang keadaan dirinya bersih, suci dari segala dosa. Ada hadis yang menyebut wudu, setiap kali kita berwudu tu akan gugur seluruh dosa-dosa kita selama mana malam ya'ti kabirah, selama mana seseorang itu menjauhi dosa besar. Maknanya kalau hidup kita ni kita tak buat dosa besar, kita jaga daripada dosa yang besar. Dan solat tu sendiri dia ada kekuatan untuk mencegah kita buat dosa besar, benda fahsyat, benda mungkar. Dosa-dosa kecil berlaku juga sepanjang hari. Kita solat 5 waktu, mesti kita berwudu. Paling kurang 5 kali tu kita akan berwudu. Setiap kali kita berwudu, dosa-dosa kita yang kecil tu akan gugur begitu saja. Dan perkara tu berlaku sepanjang masa. Dalam hadis sebut, وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ. Sepanjang masa. Maknanya kalau kita seumur hidup begitu, begitulah. Akhirnya kita bertemu dengan Tuhan dalam keadaan dosa gugur, dosa gugur, dosa gugur. Dosa tak ada nak lekat. Nak lekat, dia gugur. Nak lekat, dia gugur. Dan macam pakaian kita ataupun pinggan mangkuk. Kan? Kotor sikit kita basuh. Kotor sikit kita basuh. Berabuk sikit kita basuh. Kita lap. Tak ada nak lekat. Tapi syaratnya, malam ya'ti kabirah. Selama mana seseorang itu tidak mendatangi dosa besar. Kalau dan dia buat dosa besar, semata-mata wudu tak gugur kesalahan tu. Dosa besar tak dapat tidak, dia mesti bertaubat dengan taubat nasuha dan mencukupkan syarat-syarat taubat, rukun-rukun taubat, hak tu baru jadi.
Adapun sekadar dosa kecil ni, cukup dengan kita berwuduk, kita sempurnakan wuduk tu, semua dosa-dosa kita akan gugur. Bertemu dengan Tuhan dalam keadaan bersih daripada dosa. Dan lepas tu masuk sembahyang dalam keadaan bersih, suci dari segala dosa. Ini juga antara hikmah kenapa kita diwajibkan tuan-tuan untuk berwuduk sebelum solat. Sebab wuduk tadi kan dia menggugurkan. Dengan berwuduk dia gugurkan segala dosa-dosa kecil. Dosa besar tak buat dah. Bila kita solat, maknanya dah bersih. Menghadap Tuhan dalam keadaan bersih dan suci. Barulah jiwa kita tu dia boleh berhubung dengan Tuhan dengan keadaan yang bersih dan suci. Dan barulah bila jiwa tu berhubung, makin lama dia makin dekat dengan Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, dia ingat Tuhan, akhirnya lama-kelamaan dia keluar dari solat pun tetap dia ingat Tuhan. Ingatan itulah yang akan melahirkan insan yang benar-benar bertakwa, yang mana akan berfungsi untuk mencegah dia daripada melakukan fahsyak dan mungkar. Itu dia punya hubungan. Maknanya start daripada awal tu. Start daripada bersuci tu bila sempurna yang zahirnya, dia pergi kepada yang batin, sucikan yang batin. Masuk solat dah suci, barulah sempurna kita nak menerima hadiah daripada Allah, solat tu sendiri. Macam kita nak makan, makanan tu sedap dah. Tapi kena pastikan kita nak hidang atas apa? Atas pinggan, mangkuk dan sebagainya, bagi bersih betul ya? Yang ni kita nak terima makanan yang lazat, yang sedap. Tiba-tiba kita nak guna pinggan yang dah tak basuh 2 hari. Begitulah tuan-tuan. Kita nak solat, tiba-tiba kita tak bersuci. Tak bersuci yang zahir ataupun tak bersuci yang batinnya. Walaupun solat tu merupakan hubungan kerohanian kita dengan Tuhan, macam makanan yang sedap tadi, tapi bila dibubuh atas pinggan yang tak bersih, dia tak ada elok ke? Kita takkan dapat rasa lazat solat tu. Dan makanan itu dia tidak akan sampai kepada maksud yang sebenarnya. Solat tu tak akan dapat berfungsi untuk mencegah fahsyak dan mungkar, melahirkan insan yang bertakwa. Sebab persediaan kita untuk solat tu tak cukup. Dia mesti dimulakan dengan bersuci. Sebab tu disebut at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu sebahagian ataupun separuh daripada iman. Separuh ni sempurna, kita masuk solat tu tinggal separuh lagi tugas kita. Baik, tajuk seterusnya menyegerakan sembahyang pada awal waktunya. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan kita yang selanjutnya, kira-kira 2 minggu lagi. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.